Pertama sekali kepada pihak Masjid Al-Khairiyah yang semoga diberikan darjat yang tinggi, kebaikan, berterusan, ganjaran dan pahala kerana memberikan dan menyediakan yang terbaik kepada kita semua. Seterusnya kepada semua yang saya hormati, yang saya kasihi, hadirin yang hadir, hadirat yang sama-sama hadir pagi ini bersama kita dalam majlis ilmu ini, dan juga tak lupa kepada mungkin ada rakan-rakan kita yang bersama dengan kita melalui FB Masjid Al-Khairiyah. Baik, mohon maaf di atas kelewatan saya. Semoga hamba yang dakwah ini diberikan maaf. Maaf ke? Baik, ya kan? Baik. Pak, ingat tak yang minggu sudah kita pakai saya punya sebab Ustaz tu Wan dia tak ada. Pakai tu saya masa tu kita cerita, saya cerita sikit pasal Israel. So kena ban. So saya jumpa dia tak pernah guna tu, dah kena sebab sebut nama. Masya Allah, ya. Dah dia dunia sekarang. Bunuh tak apa, sebut tak boleh. Bunuh 40,000, bom masjid, bom tempat ibadah, tak mengapa dalam dunia moden ni. Ya. Hebatkan tamadun dunia pada hari ini kan, manusia makin belajar universiti, purah ilmu, purah. Natijahnya adalah bunuh orang tak apa, ya, tembak orang tak apa, bom rumah ibadah. Ya, zaman dulu pun orang tahu rumah ibadah jangan kacau, tak kira agama apa kan. Zaman sekarang Masya Allah, nak sebut pun tak boleh. Okey, itulah dia dunia akhir zaman. Okey, baik, kita apa ni? Kita sambung. Kita pada surah Yasin kan? Anda tahu? Ustaz, itu Masya Allah. Okey, kita pada ayat saya masih lagi pada ayat amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Jadi kita tengok dah sebelum ni dia ada dua, yakni dengan man, ya, yang memberi makna bahkan siapa dia yang menjadikan tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah. Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain berada dalam keadaan ghurur, terpedaya. Kemudian pada ayat yang berikutnya amman, sekali lagi, ya, hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Yang mana terjemahannya adalah, atau siapakah dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan utuwin. Utuwin maknanya apa dia? Utuwin, ya, dalam keadaan yang sombong, angkuh, ya, dan akhir sekali apa berlaku pada dia, kepada mereka? Nufur. Okey, utuwin wa nufur. Baik, daripada dua ayat ini kita dah bincang tentang yang tentang Allah ataupun Ar-Rahman yang Allah gunakan dalam surah ini, yang terdapat 4 kalimat Ar-Rahman yang menerangkan Allah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kita dapati bahawa adanya nikmat yang besar,
Apa nikmat yang besar yang pertama? Ingat nikmat ada dua. An-ni'matu ni'matan. An-ni'matu ni'matan. Nikmat ada dua. Pertama sekali, yang lebih besar adalah dijauhkan kita daripada segala mudarat. Itu ayat pertama punya mesej. Ayat yang tadilah, ayat yang pertama kita baca tadi, mesejnya adalah siapakah yang melindung kita daripada datangnya mudarat kalau bukan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Itulah nikmat yang paling besar yang kita dapat. Hari ini kita semua berada kat sini. Kenapa? Sebab ada sahabat kita yang Allah uji dengan stroke contohnya kan, macam yang kita baca doa tadi. Dan kita alhamdulillah itu nikmat. Tapi berapa ramai orang syukur, ya? Berapa ramai orang syukur tentang nikmat ini yang dipesan oleh Imam Qurtubi. Ramai sekali orang tak nampak nikmat terlindung daripada mudarat. Ar-Rahman yang melindung kita daripada mudarat, itu ramai orang tak rasa bahawa dia kena syukur, dia kena berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah ya. Kita minta jangan kita ya tergolong. Sebab itulah mereka-mereka ini kenapa? Sebab mereka jadi begitu, Allah kata adalah ghurur, terpedaya. Sebab terhindar dari nikmat memang tak nampak. Dapat nikmat baru nampak. Ya. Kita dapat duit 10,000, oh baru nampak. Ya, tetapi tak hilang duit 10,000 sebab dah ada dalam akaun kita. Boleh hilang ke? Boleh. Ya. Kita tengah sihat ni, kita rasa okey je, tetapi boleh hilang kan? Baik, siapa yang menjadikan nikmat yang tak hilang? Ar-Rahman. Jadi itu ayat ini yang nak bawa kepada kita. Dan sebab itulah di sana adanya kalimah ghurur. Sebab ini yang kita akan bincangkan sedikit pada pagi hari ini adalah tentang ghurur. Ghurur maknanya terpedaya. Ya, kenapa? Sebab tak nampak. Tak nampak, tak rasa. Ya, sebab apa? Sebab dilindung itu, terpelihara itu, kita tak rasa dia punya nikmat sebagai satu nikmat daripada Ar-Rahman. Kemudian barulah yang kedua, Allah ceritakan tentang yang menahan rezeki. Maksudnya Allah lah yang melepaskan rezeki kepada kita. Yang kita dapat hari ini, kita boleh bernafas. Betul, seorang takkan rasa nikmat boleh bernafas sehinggalah dia tak boleh bernafas. Saya ada kawan saya baru tak lama lama dah, dia cerita, Masya Allah Ustaz, dia kena asma kan. Dia kena tarik nafas, ya Allah, tak boleh bernafas. Nak tarik tak boleh, nak tarik tak boleh. Harinya pergi sampai ke bahagian kecemasan. Dia kata doktor semua kelam kau. Dan pada masa tu dia nak satu benda je dalam dunia ni. Nak, ya Allah tolong bagi aku tarikan, satu tarikan yang aku nak. Tolonglah ya Allah. Ya. Dan pada masa tu dia cerita baliklah, kalau tiba-tiba ada orang offer kan, nak saja 1 juta ke, nak nafas ke. Dia kata tak payah fikir 2 kali ya. Nak nafas. Ya. Kalau sekarang tengah bernafas memang kan, dapat juta, okey kan, boleh melancong kan, boleh pergi umrah. Tetapi kalau ketika itu dia menunjukkan yang kita dapat hari-hari ni berapa juta harga dia, nilai dia tak ternilai. Tak ternilai, ya, tak ternilai. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, sebab itu bila manusia dia tertipu kerana dia tak nampak tentang dia dilindung, maka sekarang bila dia nampak dengan nikmat, orang itu disebut utuwin. Maknanya lebih tinggi degree dia. Kalau tadi tertipu, ya. Bila tertipu maknanya kita tak perasan tu nikmat. Sebab kita sihat, tak perasan. Tetapi sekarang ni kita dah dapat nikmat. Kita dah dapat nikmat. Sebelum ni kita cerita tentang 2 sumber nikmat, betul kan? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Apa dia sumber nikmat tu? Ya.
Dijangka. Takkan. Ya, tapi takkan masuk dalam senarai catatan. Apa dia? Dijangka. Oh, ni semua memang tak ada minggu sudah ya. Ni orang baru datang. Allah Akbar. Ini dah ingat tak? Apa dia? Jangka tak dijangka. Yang Jangka. Yang diduga, yang tak diduga, yang dijangka, tak dijangka. Kita nak mana satu? Tak dijangka. Dua-dua. Tentulah kita nak kedua-duanya. Itulah kita nak kedua-duanya ya. Tetapi cuba bayang dah dapat, tetapi tak nampak lagi. Orang ini adalah orang sombong. Kalau tadi tak nampak, yang pertama ya, tak perasan. Oh ya, oh kan nikmat sihat rupanya. Saya datang kat sini selamat, Masya Allah, walaupun lambat. Janganlah sebut juga takut nanti. Memanglah saya datang sini, saya tak nak sebut walau lambat, tapi takut nanti lambat. Okay. Saya sebutlah biar ngaku kata kan. Tetapi kenapa kita selamat? Sebab tak kena kemalangan. Ya, berapa banyak lori yang lalu, berapa banyak kereta yang lalu, berapa banyak lubang, berapa banyak. Kita selamat datang. Kita tak rasa pun, Masya Allah. Jadi kenapa? Turun. Tetapi dah dapat nikmat, tak nampak lagi. Utuin, sombong. Jadi dua karakter orang tentang nikmat. Satu, bila dia tak nampak, dia tertipu. Bila dah nampak dan pegang pun, tetapi masih lagi tak bersyukur, itu orang sombong. Dan natijah akhirnya sama. Apa dia? Nufur. Ya, nufur bermaksud mereka itu lari daripada Allah. Mereka itu lari daripada Allah. Lari daripada penjaga rezeki tadi yang melindung kita daripada kita kena mudarat. Lari seseorang itu daripada bersyukur di atas karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapati bahawa manusia ni ada dua pattern, orang kafir, orang yang tak beriman, orang yang lemah iman. Pattern yang sama. Sama ada dia buruk ataupun dia nufur. Bila dia buruk, bila dia tertipu kerana tak perasan itu nikmat. Bila dia utuwin, bila dia nampak dah nikmat tetapi tetap tak merasai itu, ialah merupakan nikmat. Yang kedua-duanya datang daripada Ar-Rahman. Okey, jom kita rajahkanlah sikit ya. Sini hujan daripada pukul apa? Subuh tak? Baik. Besok ke kelas kan? Besok ke kelas? Siapa? Saya? Baik. Ya? Oh. Okey. Sama-sama. Ar-Rahman. So dalam konteks ayat ini, Ar-Rahman itu dia beri ke kita dua benda ya. Apa dia? Mudarat. Okey. Yang kedua, manfaat ya. Okey. Bagi orang yang tidak perasan bahawa dia mendapat, dia terjauh daripada mudarat, orang itu disebut huruf. Apa huruf? Tertipu ataupun terpedaya ya. Kemudian orang yang tak mengakui dia mendapat nikmat daripada Ar-Rahman adalah orang yang sombong, utuwin. Dan kedua-dua ini ya, walaupun ayat ini sebenarnya ya, sebenarnya hakikatnya maka mereka akan nufur, jauh dari Allah. Okey, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kerana itulah masya-Allah, oleh kerana tertipu ini,
Kalau kita tengok dalam banyak tafsir menyatakan bahawa adanya satu faktor menyebabkan manusia itu ghurur, dan faktor yang paling besar tentangnya adalah faktor apa dia? Syaitan. Campur tak apa ke? Campur boleh ke? Okay. Sebab tu dalam tafsir Jalalain, maka dia katakan bahawa bila sebut ghurur adalah syaitan. Ya, syaitan. Maka kerana itu bahawa bila kita masuk untuk kita mengambil tarbiyah daripada ayat, ya, sekarang ni itu ayat menceritakan kepada kita supaya kita nampak betul-betul dalam hati kita yang memberikan yang menjauhkan kita mudarat adalah Ar-Rahman, yang memberikan kepada kita manfaat adalah Rahman, yang tidak menggenggam amsaka rizqah, rezeki kita. Dan kita sebutkan sini rezeki terbagi pada berapa? Kita tulis kat sini. Dua. Apa dia? Sangka. Mana best? Sangka duga. Duga lah ya. Duga lah ya. Duga. Ni tak duga. Okey. Kita nak kedua-duanya, ya, sebab keduanya adalah merupakan manfaat yang datang daripada Ar-Rahman. Ya. Dan sebab itulah dia juga setiap karunia ini sebenarnya dia duduk kat sini namanya berkat. Sebab ingat tak fungsi berkat apa dia? Okey, fungsi berkat. Sesuatu itu apabila dia berkat, fungsi berkat itu adalah menjauhkan daripada mudarat. Sebab setiap benda yang berkat itu pertama sekali dia berfungsinya adalah untuk jauhkan kita daripada mudarat. Ya, kita baca bismillah pada makan. Pertama sekali sebelum kita nak ambil manfaat daripada dia, pertama sekali sebenarnya kita nak jauh daripada mudarat yang datang daripada apa yang kita makan. Sebab tu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Atau nak lebih jelas lagi, maka Nabi ajar secara jelas untuk jadi amalan 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali petang. Apa dia? Bismillahilladzi la yadur. Nampaklah? Bismillah yang merupakan kunci pada berkat. Pertama fungsinya adalah la yadur, supaya jangan memberi mudarat. Jadi sebab tu bismillah itu ataupun berkat itu pertama sekali adalah jauhkan kita daripada mudarat. So kita pernah balik kepada Ar-Rahman, Tabarakalladzi biyadihi. Sebab itulah cara Allah menguasai alam ini, memurniakan alam ini. Baik ya. Baik, kemudian yang kedua barulah jalbul masalih. Barulah dengan sebab makan kita nak minta datang kebaikan-kebaikan kepada kita. Apa kebaikan pada makan? Contohnya apa mudarat daripada makan? Contohnya oh, patut tak ada kopi dah untuk saya. Masya Allah. Takut nanti ustaz sakit. Masya Allah. Okey, mudarat. Sakit kan? Sebab kebanyakan penyakit manusia datang daripada perut. Perut tu datang daripada makanan. So makanan itulah yang menyebabkan akhirnya penyakit mudarat. So bismillah akan menjadikan kita itu berkat, akan menjauhkan kita daripada mudarat. Kebaikan, alhamdulillah, memberikan kenyang itu bahasa kita. Tapi apa manfaat dia? Dia punya
zat yang kemudian ditukar kepada tenaga, kepada pembinaan sel, whatever lah yang itu Fadli lebih banyak lah dia pun. Kalau tu cerita tentang kesihatan ni, Masya Allah ya, kuliah Dhuha, kuliah Zuhur, kuliah Asar pun tak habis lagi. Jadi Masya Allah, tu dia. Maknanya berkat adalah menjauhkan mudarat, mendatangkan manfaat. Ar-Rahman dalam ayat yang tadi, ayat 19 ayat berapa tu? Ayat 20. Ayat 20 adalah untuk menjauhkan mudarat, 21 untuk mendatangkan manfaat. Baik, oleh kerana faktor yang paling banyak menyebabkan manusia bermula daripada orang kafir, bermula kepada orang kufur, bermula daripada orang fasik, bermula kepada orang asi, maka yang paling banyak menyebabkan manusia itu ghurur adalah syaitan. Ya, adalah syaitan. Dan kita tahu syaitan ni ingat tak balik kenapa syaitan dinamakan syaitan? Kenapa syaitan dinamakan syaitan? Sebab apa? Mungkin kelas saya dulu ada yang ni tak datang lah kan. Ketika saya menerangkan makna syaitan, masa itu tuan tak datang ya. Mungkin buat umrah ya, mungkin menguruskan jenazah. Baik, ingat tak makna syaitan? Rajim. Rajim. Tak dengar. Rejam. Itu sifat syaitan. Kita settle syaitan dulu. Rajim itu sifat dia. Sikit-sikit. Mengkafirkan manusia. Sikit lagi. Nak kena sekarang. Syaitan daripada syaitana, bermakna ba'uda, yang bermakna jauh. Jadi syaitan ini bila kita tengok, bila kita katakan bahawa kenapa manusia itu tipu, sebab dia pada syaitan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 21 menyebutkan nufur, manusia itu akan jauh. Nufur makna lari. Nufur bermaksud lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lari daripada Ar-Rahman. Walaupun Ar-Rahman Maha Baik, tetapi lari daripada yang Maha Baik. Pelik kan? Kita biasanya kalau orang baik kita dapat kan? Tetapi dia kerana tertipu dan sombong, maka manusia dia lawan dia punya naluri dia sendiri. Dia lawan naluri dia. Naluri manusia suka pada benda baik, dia akan dekat pada benda baik. Tetapi bila dah tertipu sehingga sombong, maka akhirnya dia akan nufur. Jadi sebab itu Masya Allah, kalau kita tengok syaitan, ya saya pun tentulah kita dah banyakkan syaitan ya. Maka syaitan ni, kalau Imam Al-Ghazali sendiri menuliskan satu bab yang sangat besar tentang guru. Elok kita pelajari, elok saya belajar, elok saya faham ya, sebab kita takut bahawa akhirnya kita bukan dekat dengan Allah, tetapi makin jauh dari Allah. Andai kita termasuk dalam asnaf yang disebut sebagai muqtarun, muqtarin, asnaf orang-orang tertipu. Jadi orang tertipu ni ada beberapa kelompok. Boleh ke kalau saya nak sebut ke tak ya? Tak, macam takut kena tipu dia, Masya Allah. Takkan? Bukan nak scam tak. Kita nak cerita tentang siapa di antara orang yang tertipu tersebut. Sebab kita tahu bahawa sebenarnya Masya Allah, syaitan adalah menjauhkan, hingga akhirnya Allah menyebutkan kalimah nufur, bermaksud manusia itu lari. Maksudnya lari makin jauh, makin lari makin jauh. Maka kenapa kita dapati bahawa sebab dua benda ini berlaku. Jadi kalau dua benda ini berlaku, tentu kita yang mempelajari ayat ini tak nak berlaku pada kita. Begitu kan? Itu tujuan kita belajar. Supaya jangan ya Allah kami tergolong dalam golongan gurur dan sombong.
Walaupun kami Masya Allah sentiasa mendapat dihindarkan daripada mudarat dan dijauhkan kami daripada mudarat dan diberikan kepada kami manfaat yang kesemuanya datang daripada Ar-Rahmah. Sedap saya dengar Masya Allah. Sebab Allah tak kena lagi. Sebab Allah sedang sampaikan, nak beritahu peliknya manusia, baik begitu sekali lari, tak boleh break. Tapi kenapa jadi? Buruk. Bila dah buruk, dia go pada lebih teruk sombong. Ya, bila dia sombong, maknanya Masya Allah, dia makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang sama boleh berlaku pada diri kita. Maka sebab itulah Masya Allah, marilah sedikit kita tengok siapa di antara golongan orang-orang yang buruk. Boleh ya insya-Allah? Tak detail tapi lebih kurang, supaya kita boleh masuk dalam rajah ni walaupun dah jadi banyak sangat ya. Orang buruk yang paling besar ya, kalau Imam Ghazali pecahkan kepada dua paling besar. Yang pertama adalah ghurur pada ilmu. Ya. Yang kedua adalah ghurur pada amal. Dia adalah yang lain-lain sikit ya, tapi yang paling besar daripada orang terperangkap dalam gulungan asnaful muqtarrin dalam kitabnya Dhammul Ghurur, bahawa sebenarnya manusia ini paling banyak tertipu pada dua tempat ini ya. Ilmu. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Pelik tak? Pelik tak? Peliklah. Bukankah ilmu tu baik, tetapi dia masuk pada bab tak baik, namanya ghurur. Di sini bukan ghurur tu jahil, tak masuk buk, tak masuk dalam perbincangan, tak masuk perbahasan hak jahil tukir, tak masuk. Jadi kalau jahil itu merupakan orang yang memang syaitan kuasai, itu tak pelik. Tetapi ghurur daerah dia adalah, ghurur tu makna tertipu, tetapi daerahnya adalah benda baik, namanya ilmu. Dah ilmu dulu saya sebut, Masya Allah. Memanglah nak cepat bagi habis kan. Saya pun nak cepat. Kadang-kadang macam tu lah kan. Bila kita lambat kan, saja ingat-ingatkan kita kan, supaya lebih rasa bersalah dalam hati. Dah sepanjang-panjang cakap ni rasa bersalah je kan. Dan bukan rasa tuan-tuan dan perempuan, rasa saya ya. Jadi bila tambah-tambah lagi apa ni, diulang-ulang, kita lebih lah rasa bersalah kan. Jadi apa dia? Ilmu. Ilmu kan satu benda yang baik, tetapi rupanya dia masuk dalam daerah orang tertipu. Ada tak perasaan risau kita sekarang? Ya, sebab kita sekarang duduk majlis ilmu. Maknanya boleh jadi kita duk fikir, oh orang tak datang majlis ilmu tu lah orang buruk. Ya. Itu orang lahir. Lahir. Itu disebut lahir. Kita sebut apa? Lahir. Lahun tu maknanya dia tu lalai, lalok, lali. Dia lalai, lalok, lali. Ya, tu ialah orang yang dia tak suka ilmu, sampai dia jadi jahil. Yo jadi jahil. So jahil ni memang problematik lah. Tetapi kita tak nak cerita yang tu, sebab ghurur yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali adalah dalam bab ilmu. Jadi kita sendiri sekarang ialah orang yang dalam majlis ilmu. Kita juga adalah para pencinta ilmu. Kita adalah orang yang mendedikasikan waktu kita untuk ilmu. Jadi boleh seorang itu tertipu dengan ilmu dia. Itu bahaya.
Kemudian yang kedua tadi, yang saya lambat tapi dicepatkan tadi ialah amal. Orang tak beramal itu dah teruk. Tetapi kita tak nak cerita, ya, sebab dia termasuk dalam golongan lagha. Tetapi orang ghurur ialah dia terperdaya dengan amal yang dia buat. Jadi benda baik yang namanya ilmu, benda baik namanya amal, manusia itu boleh lagi tertipu, terutamanya oleh syaitan. Sebab syaitan ni memang dah berjanji sejak awal mula lagi supaya mereka itu apa kerja mereka? Kita bagi skrip, kita bagi sama supaya masih kita ingat, ya. Nanti supaya dia buat kita jahat, ya, tak kena dengan kita punya susunan, supaya tersimpan dalam kepala kita, supaya kita ingat. Baik, jadi sebab itu semua yang saya kasih sekian, Masya Allah. Maka sebab itulah Imam Al-Ghazali juga menyebut, kalaulah manusia itu banyak terperdaya kerana oleh syaitan, maka wajiblah kita kenal syaitan supaya kita tahu tipu daya dia. Wajib bagi kita, sebab dalam hukum fiqh al-wasail hukmul maqasid. Wasilah itu sama je hukum dengan maksud. Kalaulah Allah kata fasta'idz billah, jauhlah, mintalah jauh dengan Allah daripada syaitan, maka kenal supaya kita jauh itu hukumnya juga wajib. Ya, ikut syaitan itu hukumnya apa? Haram. Ikut syaitan itu hukumnya haram. Dan untuk kita menjauhi daripada syaitan hukumnya wajib. Maka mengenali syaitan itu juga hukumnya wajib kalau menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kita kena kenal dan tahu tentang syaitan. Baik. Apakah dia dalam perbahasan yang saya sebut lebih, sebab dia panjang, tapi saya nak buat dalam summary saja supaya kita semua jangan masuk golongan ini, ya. Jangan masuk dalam golongan ini. Baik. Siapa dia golongan orang yang berilmu yang kemudian dia tertipu? Ialah dia sebut dalam semua fan ilmu, dalam semua fan, dalam semua bidang ilmu. Bidang ilmu akidah, bidang ilmu fiqh, bidang ilmu tasawuf, apa lagi? Dalam bidang ilmu hadis, apa saja fan ilmu, ya, ilmu tu dia punya fan bidang, cabang ilmu tu, semua benda itu boleh menjadikan seseorang itu tertipu. Dia tulis dalam bidang orang yang berbincang tentang ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu saraf. Dibincang pula orang yang belajar ilmu tajwid. Baik, semua fan ini boleh menyebabkan manusia tertipu. Maka syaitan akan datang pada fan-fan, pada keseronokan kita ketika kita menuntut ilmu tersebut, sehingga akhirnya kita rasa kita sedang melakukan kebaikan, tetapi dia sebenarnya dengan ilmu tersebut melupakan kita kepada benda yang asas, yang utama. Sebab ilmu tujuannya apa? Ilmu tujuannya apa, ya? Ilmu tujuannya apa? Ilmu tujuannya apa, ya? Paling tinggi, the ultimate. Ya. Ultimate maksudnya paling tinggi, tujuan paling tinggi. Dekat. Ilmu tu tujuan dia adalah untuk dekatkan kita dengan Allah. Itu tujuan ilmu. Jadi supaya kenapa kita sebutlah, saya nak supaya saya nanti saya faham. Apa tujuan faham? Supaya saya tak salah. Apa tujuan saya tak salah? Oh, saya dapat beramal. Apa tujuan amal? Akhir sekali dia ultimate-nya adalah untuk dekat. So kita nak dekat dengan Ar-Rahman, merasai kedekatan dengan Ar-Rahman, ya.
merasai kedekatan. Ya, muqarrabi. Ya, kita nak atur sebenarnya. Maka syaitan dia buat benda yang opposite, jauhkan. Maka dia tengok orang tu dia suka ilmu, maka dia akan gunakan ilmu yang tujuannya nak dekat dengan Allah kepada dia belajar ilmu, disukakan pada satu-satu cabang. Mungkin dia suka tentang fiqh, dia suka tentang fatwa, dia suka tentang tasawuf. Apapun ilmu, maka boleh menjadikan seseorang itu tertipu yang menjadikan dia tak dekat dengan Allah. Ya. Kan? Kita pun Masya Allah belajar hadis, kita belajar fiqh, bahkan belajar tasawuf. Belajar tasawuf sekalipun. Kita kata tasawuf itu adalah ilmu tentang hati. Tetapi boleh. Ini kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni semua yang dikatakan, kenapa dalam bab ini kita gunakan? Sebab Imam Al-Ghazali dah masuk ke semua fan ilmu. Dia dah belajar semua ilmu akidah. Dia menulis kitab akidah yang tuntas sampai hari ini orang gunakan kaedah dia. Dia mengajar tentang kitab fiqh. Sebab Imam Al-Ghazali adalah seorang yang sangat alim dalam bidang ilmu fiqh dan pandangan ijtihadnya dalam fiqh sampai sekarang digunakan oleh orang. Sampai sekarang, ya. Dan apatah lagi dia adalah seorang yang sangat mendalami ilmu tasawuf. Nak cakap tentang falsafah, dia telah membincangkan tentang ilmu falsafah. Dia telah membincang ilmu falsafah untuk menjawab hujah-hujah orang-orang yang terperangkap dan terpedaya dengan ilmu-ilmu falsafah. Baik, dia dah tulis semua benda dan ditulis rupanya dia sedar satu benda. Apa dia? Manusia boleh tertipu dengan ilmu yang dia masuk. Ya. Apabila kita pergi kepada ilmu tersebut, kita pergi pada ilmu tersebut, tetapi kita dapat rasa dalam hati kita makin jauh dengan Allah. Makin bincang, tetapi nampaknya makin jauh dari Allah. Tetapi kalau ilmu tersebut tidak, sebab tujuan ilmu adalah untuk dekat Allah, tetapi kita belajar dekat, itu tak tertipu. Tetapi kalau sekiranya dia seperti tak sebegitu, maka pasti ilmu itu adalah ilmu yang menyebabkan kita tertipu. Itu yang kita benar-benar ta'awudzan, tidak jauh daripada Allah, berlindung dengan Allah daripada syaitan. Sebab syaitan yang mula-mula akan memastikan semua benda ini jadi kepada manusia. Jadinya apa? Dia suka pada ilmu. Sebab tu yang kadang-kadang kita belajar tajwid tak habis-habis, tak betul-betul, ya, salah saja. Kalau baca Fatihah ni, kalau tak sah hajah-hajah punya bacaan ni, maknanya semayanglah 50-60 tahun tak diterima. Mengajilah ya Allah online, contoh. Memanglah dia sebut si gigi tak berapa ada kan? Memanglah tak berapa tepat. Memang tak berapa tepat, kan? Oh, tak cukup tebal, tak cukup tebal. Nak tebal macam mana? Dah memang asal masak merasa. Lama-lama dia dah macam tebal. Memang Masya Allah dia payah nak tebal sebab dia dah tebal. Itu contohnya. Akhirnya Masya Allah kita seolah akhirnya contoh ya. Akhirnya kita belajar tajwid untuk apa sebenarnya? Nak baca Quran je pun. Tetapi adakah memang untuk kita baca Quran? Untuk kita faham Quran. Tapi diperangkap kita kat situ pusing sampai tak boleh sempat untuk memahami tujuan baca Quran. Ya. Jadi contoh sebab saya sebut contoh ni ialah dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia perangkap kita, syaitan perangkap dengan syaitan dia bukanlah digunakan bahasa-bahasa tak berpelajaran. Ya. Dia akan gunakan istilah-istilah yang menyebabkan kita kena tenggelam kat sini. Akhirnya pusing habis umur kita. Yang belajar nahwu, Masya Allah ya. Salah sebutannya. Patutnya dia fathah kerana dia al-nasab. Tetapi orang tersebut membaca secara rafa'. Itu adalah untuk baik. Bahasa tu pula, Masya Allah ya. Itu tak habis-habis, Masya Allah. Sedangkan semua itu semuanya alat.
Contohlah kalau kita ada pokok rambutan kan, kita tanam untuk apa sebenarnya? Sebutan bukan? Bukan sebab pokok dia tu. Kalau lah boleh tanam pun keluar buah, alhamdulillah. Tapi tak boleh sebab kita ada hukum alam, hukum ladang. Maknanya kita tanam. Kemudian bila dah berbuah, apa kita kena buat? Macam mana nak petik? Kena ada alat. Alat tu biasanya apa? Biasa? Galah. Ya, mekung. Zaman dulu dia mekung, masya-Allah. Masya-Allah. Itu alat juga, tapi alat yang tak efisien kan. Balik zaman dulu kan. Cuba bayang alat tadi galah kan, galah. Ada orang alat dia galah dia, masya-Allah. Kita nak buat galah dia daripada apa ya? Bulu, betul? Ada bisa. Cuba bayang, ada orang alat berbuluh tu, masya-Allah, dia okey. Kan dia banyak ruas kan? Oh, supaya apa ni? Ini kan alat. Sebab nak ambil rambutan, dia okey. Satu ruas. Okey, dua ruas. Turun balik kat bawah, warna ni bagi cantik. Dok, masya-Allah. Kita fikir betul ke? Kena ke? Macam itulah kita terperangkap dengan semua-semua benda tadi. Dah belajar tajwid, boleh baca, alhamdulillah. Tujuannya adalah untuk pergi supaya kenal dan boleh membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Dah cukup. Maksudnya dah cukup. Tetapi maka syaitan akan masukkan perangkap kita, tak selesai lagi, tak boleh lagi, pusingkan itu. Hatta termasuk dalam juga apa ilmu sekalipun yang menyebabkan kita pusing-pusing kat situ, tetapi tanpa untuk pergi kepada mendekatkan diri kepada Allah, maka ilmu tersebut adalah satu ilmu yang sebab itu adalah alat. Ya, kita belajar haid. Orang lelaki, masya-Allah, belajar. Dia tak pernah sehari pun dia haid. Ya, bukan maknanya tak boleh belajar. Maksudnya, masya-Allah, bila dah belajar, dah dapat, pergi terus. Tetapi pergi lagi baik. Dalam perbahasan ni, muslimah kita, masya-Allah, daripada tak ada haid sampai habis dah haid, masih lagi, masya-Allah. Maaf saya. Maknanya nak ceritanya, masya-Allah, dia punya tu sebab dia punya kembang, dia punya cabang, dia punya ranting tu makin banyak. Dan syaitan akan seronokkan kita tenggelam kat situ. Dan akhirnya dia pergi kepada apa? Dia pergi kepada mulalah kita nak berdebat. Itu je kerja kita. Bukan nak dekat dengan Allah, nak debat supaya akhirnya nampak siapa? Kita tu betul, kita tu hebat. Nampak tak? Ilmu boleh jadi macam tu. Jadi sebab tu kalau nak debat, kita ni dah benar, habis stamina je kan. Baik masa kepada buat banyak-banyak. Contoh kan? Ada modal leci, jangan sebut je banyak please kan? Sebut lagi hari ni. Dah saya okey je. Benar ni? Ilmu, ya. Jadi ramai orang tertipu dalam bidang ilmu. Maka syaitan akan merangkap, ya. Dan biasanya ada. Maka sebab itulah, dan sebab nanti saya akan buat tujuan ilmu adalah dekat. Ini semua adalah untuk dekat dengan Allah dan untuk selamat. Okey, amal pula. Amal. Apa amal yang tertipu? Ya, termasuk Imam Al-Ghazali sendiri yang orang kenal sebagai sufi, menegur banyak orang-orang sufi. Ya, kadang-kadang dulu nampak macam loy, jalan pusing ni. Tunjuk jangan macam buat kelihatan supaya dia orang sufi. Semua itu ditulis sebab boleh jadi penipuan. Sebab kita nak orang hormat kita bila orang nampak kita tu sufi. Itu semua penipuan. Itu adalah sebenarnya bukan dia menipu orang tak, dia terperdaya. Ya, terperdaya, ya. Masya-Allah, kalau orang nampak kita ni banyak ibadat kan, macam biasanya buat apa tu, pandai sikit. Dia orang tanya, kenapa pandai ni?
Sejak daripada bangun 3 pagi, ayah memang tak tidur dah, ayah 3 pagi, 4. Tapi memang sedap kalau kita berdoa pada masa tu, Masya Allah. Nampak tak? Adakah itu ada nilai? Apa tujuan amal? Apa tujuan amal? Dekat dengan Allah. Maka bila ada tujuan ataupun rasa yang lain daripada nak dekat dengan Allah, itulah syaitan masuk. Memang dah masuk lah. Ya, dah masuk lah. Pokoknya Masya Allah, kita dah sedekah. Ya, bukan kita sedekah tu kita rasa nak dekat dengan Allah. Tetapi sekarang sedekah, kita rasa bahawa kita rasa kita hebat. Kan? Macam terror lagi. Masya Allah. Ya. Namun semua yang dikasihkan, tolong faham saya. Jangan pula Masya Allah lalu masjid macam tu kan, nanti tak ikhlas kan? Sia-sia je. Itu pun ditipu oleh syaitan nombor 1. Itu tak masuk bab ni lagi dah. Orang yang memang dalam harta, kalau dia memang tak ada bersedekah, itu memang ditipu jadi pertadika lagi dah. Ini level universiti ni orang ya. Level universiti memang kita terpaksa nak buat macam mana sebab umur makin meningkat, pengajaran makin banyak, maka syaitan makin power nak rosakkan kita. Tapi syaitan-syaitan yang awal, jangan-jangan sedekah. Nanti kamu kata kamu riak kan, kamu riak. Saya tak ya. Tahajud. Nanti kan tahajud kamu rasa nak cerita kat orang. Hari itu semua syaitan-syaitan level apa? Berebek lapuknya syaitan ya. Yang tipu macam tu pun jadi dah. Masya Allah. Tak payahlah mengaji. Nanti kan dapat mengaji beria datang masjid kamu kata tak datang dah. Masya Allah ya. Kan panggil ustazah pula kat you macam mana? I tak rela dipanggil ustazah kan. Image I macam ni lah, tak nak berubah-ubah ya. Oh panggil ustazah, tak datang dah sebab takut dia panggil ustazah. Macam tu je Masya Allah ya. Baik, tetapi bagi orang yang Masya Allah beramal, ada amalnya dalam hatinya, ada sebab ada perkara yang menyebabkan tak rasa nak dekat dengan Allah, maka itu termasuk tertipu dalam semua bidang, dalam semua bidang amal. Ya, kita dah biasa bacakan hadis Nabi tentang bagaimana nasib orang ini di hari kiamat nanti kan. Yang Allah namakan mereka sebagai kadzab, pendusta. Baik. Jadi Masya Allah, sebab kita tak detail, kita cerita idea je, idea apa benda. Tapi biar kita tahu, jangan kita tak tahu. Jangan kita rasa, oh aku dah dapat ilmu ni, kemudian kita tak sedar. Kita pun Masya Allah kadang-kadang ada orang kan suka kepada satu-satu channel, kemudian Masya Allah dia rasa itulah yang betul. Terpedaya. Sebab ilmu boleh memperdaya, amal boleh memperdaya apabila kita menjadikan dia. Maka sebab itulah kata Imam Al-Ghazali, ada 3 benda yang menyebabkan seseorang itu boleh terdinding daripada termasuk dalam golongan tertipu. Siapakah apakah 3 benda tersebut? Ya, ingatlah tujuannya adalah untuk dekat dengan Allah. Betul kan? Okey, semua dah tahu, semua dah ingat. Baik, semua yang dikasih lain. Baik. Yang menyebabkan manusia jauh daripada terpedaya adalah dia kena ada 3 benda sentiasa. All the time ada 3 benda sentiasa. Nak supaya selamat daripada tertipu. Ini ada lagi sebenarnya. Ada orang tertipu sangat dengan keturunan. Oh, asal cerita keturunan ya. Dia Pak Syekh mana, dia Pak Habib mana, dia Tok Guru mana. Baik, kita tertipu. Syaitan akan tipu kita. Bahkan Nabi sebut tentang ini dalam hadis riwayat Muslim, man batta'a amalahu lam yusri' nasabu. Orang yang dia lambat beramal, keturunan dia tak akan mencepatkan dia. Maknanya kalau orang tu masalah pada amal, keturunan dia yang baik pun tak akan dapat membantu dia. Kita perlukan keturunan yang baik, tetapi jangan sampai tertipu ya. Merdeka dia lah, tok dia lah juga ya. Ahli perniagaan atas masyhur, tok dia lah juga. Bergabung tak tahu punya keturunan tu sampai kat saya. Dia lah maksudnya kan. Jadi Masya Allah, itu juga tertipu. Ada orang tertipu dengan kebaikan datuk dia kan? Tapi kita Masya Allah bersandar. Baik, itu contoh. Baik, untuk selamat berapa tadi?
untuk selamat daripada tertipu apa tadi? Tengok ada yang berjawab, ada yang kata saya belum sebut. Ya. Fitnah akhir zaman ni. Baik. Semua yang dikatakan ada 3. Baik. Yang pertama adalah al-aqlu. Akal. Yang kedua, al-ilmu. Nampak? Untuk selamat daripada terpedaya dengan ilmu, kena ada ilmu. Okey. Dan yang ketiga adalah ma'rifah. Nanti saya terangkan macam boleh ke saya pedang ni? Baik. Baik. Kenapa? Kan ilmu kan guna akal, betul kan? Okey, tulis pula. Bukankah ilmu guna akal? So, akal itu dah kat sini. Tetapi untuk supaya jangan kita tertipu, maka ilmu yang kita hendak tersebut mesti sentiasa bergantung kepada akal, new brain, untuk lihat ilmu tersebut dihazam oleh akal kita sendiri. Baik. Dan di sini maksudnya apa dia? Sebab jadi. Baik. Kenapa macam ni? Okey. Dia macam ni lah. Kita nak dapat ilmu kena mesti ada. Okey. Kan? Maka bila kita nak dapat ilmu, kita kena ada guru kan? Kita kena ada akal. Dan rupanya akal dalam ilmu tersebut dia boleh jadi tersilap. Contohnya ta'assub. Sedangkan dia ilmu, akal, ada guru, ada baik, tanpa sedar bahawa Masya Allah. Sebab itulah kita kena gunakan akal, which is akal kita sebenarnya, untuk betulkan akal yang sedang meneroka ilmu dengan guru tersebut. Bukan, saya pun pening juga sekarang ni, Masya Allah. Dan bukan pening apa pun, saya macam ni sebab saya jawab terus. Sebab kalau saya kata okey, untuk supaya kita selamat ilmu kita, maka gunakan akal setiap masa. Akal ni, sebab akal ni tawazun, dia menimbang. Ya, sebab ada orang bila dia masuk dengan ilmu, dia masuk dengan guru, dia ta'assub, menyebabkan akhirnya dia akan ikut saja masa ketika itu. Walaupun akal digunakan untuk ilmu, tetapi akal telah menjadikan dia tertipu. Jadi sebab itu kena tengok balik, gunakan akal. Sebab akal yang dimaksudkan adalah akal secara naluri. Akal naluri. Sebab akal naluri ni akal yang asal. Akal yang kedua adalah akal yang mendapat ilmu. So kita kena stand out sekejap daripada itu untuk dapat melihat. Barulah ketika itu kita dapat lihat balik. Oh, saya kena ilmu ni daripada ustaz ni, kena double check contohnya. Sebab itulah saya sangat suka kalau kelas di masjid. Kalau kita di mana-mana, sebab sekarang ni banyak orang buat kelas di rumah. Bila dia masuk dalam rumah, kadang-kadang dia masuk dalam, siapa nak double check? Di masjid saya salah, akan ada orang tengok, ada orang bagi tahu pada Ustaz Syam, ada orang bagi tahu pada Jabatan Agama untuk double check ilmu kita. Sebab ilmu ni dia mesti go parallel. Dia mesti go selari. Tetapi bila kita duduk satu kelompok dan kemudian kelompok kita sebut tak pergi dengan secara selari, maka pada ketika itu akal kita tak tahu lagi dah. Dan inilah yang sangat ditakuti oleh kita dalam ilmu. Orang ta'assub. Ta'assub katakan? Ta'assub satu pegangan. Bila ta'assub satu pegangan, maka dia tak boleh dengar dari kawan. Walaupun majoriti sebab dia dah duduk dalam dia terowong tersebut, dan dia tak akan keluar sampai bila-bila.
Sebab itulah akal tengok balik ilmu, akal tengok balik ilmu. Dan kemudian ilmu menilai ilmu dan amal. Ilmu, ya, ilmu yang double check ilmu kita. Ilmu yang double check ilmu kita. Okey? Dan kemudian makrifah terbagi pada 4. Yang pertama, kita jumpa balik daripada Quran. Kan? Ha? Ada kan? InsyaAllah. Jadi insyaAllah minggu depan saya rasanya saya umrah. Doakan saya. Doakan saya. Ya. InsyaAllah. Ada. Jadi insyaAllah kita jumpa lepas 2 minggu tu, biasanya bisa 2 minggu kan. Jadi nanti kita sambung. Pak jangan lupa, saya pergi kat mana. Ini just sebagai tambahan saja kepada struktur 2 ayat yang kita sedang bincangkan, supaya kita jangan masuk pada golongan buruk, jangan kita masuk pada foto yang akhirnya nufur, akhirnya kita jauh. Ini ceritanya supaya jangan jauh dengan Allah, jangan jauh dengan Allah, jangan jauh dengan Allah. Semoga setiap saat kita kian dekat dengan Allah, kerana tidak ada lebih kelazatan, tidak ada lebih kenikmatan melainkan dekat dengan pencipta kita. Ya, dekat dengan pencipta. Kan? Pada hari kita rasa kita dekat dengan orang yang kita sayang, kita rasa itulah kepuasan kita. Sebenarnya tidak ada yang lebih sayang kita melainkan Ar-Rahman. Tidak ada yang lebih memahami kita melainkan Ar-Rahman. Suami kita, isteri kita faham jugalah, tapi tak diharap sangat. Dia pun ada masalah dia. Jadi kita gantung kat dia sangat, kita akhirnya kecewi. Lelaki kecewa. Sebab bergantung pada makhluk yang lemah. Jadi sebab tu kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dekat, lebih dekat min hablil warid, lebih dekat daripada urat mereh kita sendiri, ya. Baik, insya-Allah ramai yang dah nak bangun dah. Jadi sebelum ramai saya bangun, tinggal saya cuba cerita. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih semua di atas kebersamaan daripada mula sampai habis. Terima kasih. Ampun maaf perkataan akhlak dan tingkah laku, urauan macam-macam yang berbawa kan. Janganlah marah kan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Taqabbalallahu minkum.